Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para penonton, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ini dalam live tuition UPKK, yang mana malam ini kita akan sambung baliklah tuition kita. Baik, yang pertama sekali kita akan bincang bahagian akidah dulu. Akidah, muka surat 19. Muka surat 19 masih lagi menggunakan buku nota pada ni. Buka muka surat 19. Tajuk dia adalah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Baik, sebelum tu Ustaz nak tanya, suara Ustaz jelas ataupun tidak? Suara Ustaz jelas ataupun tidak? Sila komen. Okey, yang bagi salam, saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya jelas ataupun tidak? Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan muka surat 19. Pelajaran akidah. Baik, tajuk dia sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Baik. Erti sifat wahdaniyah. Apakah pengertian sifat wahdaniyah? Erti sifat wahdaniyah iaitulah keadaan Allah yang tunggal, ataupun kita panggil Esa. Sebab itulah kita kata Allah Maha Esa. Maknanya Allah itu tunggal, satu, dan tiada bandingan dengan makhluk yang lain. Maknanya Allah tu satu saja, Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga, dan tidak ada empat. Esa. Dan tidak ada bandingan yang lain dengan makhluk yang lain. Maknanya Allah tu tidak ada bandingan dengan yang lain. Maknanya Allah Ta'ala tu Esa saja. Tidak ada makhluk yang lain serupa dengan Allah Ta'ala. Tu. Maknanya Allah Ta'ala tu Esa satu. Baik, yang mana yang masuk live, bagi nama lah. Terima kasih. Okey, kemudian dia kata keterangan sifat wahdaniyah. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Dari segi zat, yang kata Esa tu dari segi zat, sifat dan juga af'al, yakni perbuatan, serta tiada persamaan dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Mempunyai kekuasaan meliputi segala kehidupan dan berhak mencipta sesuatu dengan apa yang dikehendaki. Itu keterangan sifat wahdaniyah. Jadi zat Allah Ta'ala tu Esa lah. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Maknanya tidak ada zat, tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Baik, dan sifat Allah tidak ada dua, tidak ada tiga, dan tidak ada empat. Maknanya tak berbilang. Sifat Allah, contoh dia sifat kudrah ada. Sifat kudrah Allah, iaitu sifat berkuasa Allah, hanya ada satu. Tidak ada berkuasa dua, tidak ada berkuasa tiga. Maknanya dia berkuasa tu satu saja. Sifat kudrah Allah satu saja. Sifat iradah Allah satu saja. Sifat bagi, sifat ilmu Allah satu saja. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Baik. Untuk Esa pada zat, dia ada dua pengertian. Dia ada dua pengertian. Yang pertama, yang kata Esa tu, Esa pada zat dengan yang pertama tadi, tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Itu Esa pada zat. Makna yang pertama.
Makna yang kedua, Esa pada zat bermaksud zat Allah Ta'ala itu tidak boleh dibelah bahagi. Sebab zat Allah bukan jirim, bukan berketul macam kita. Kalau zat kita boleh belah tak? Boleh. Belah kerak tangan, kerak siku. Contoh macam pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh tu lah. Yang kerak tangan, kerak badan lah, sampai 18 kerak. Itu kita manusia, sebab kita ni berketul, berjirim, boleh kerak. Tapi zat Allah Ta'ala tidak boleh kerak. Tidak boleh dibahagi dan sebagainya. Itu Esa pada zat ada dua makna. Yang pertama tadi, Esa pada zat dengan makna tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yang kata Esa pada zat itu, zat Allah Ta'ala tidak boleh dibelah bahagi. Tidak boleh dikerak. Sebab zat Allah bukan jirim. Jirim ni berketul. Zat Allah Ta'ala bukan berketul. Jadi dia tak boleh belah bahagi. Itu yang kata Esa pada zat, makna yang kedua. Kemudian Esa pada sifat pun ada dua makna. Esa pada sifat pun ada dua makna. Makna yang pertama, tidak ada yang lain yang bersifat serupa dengan sifat Allah. Tu. Tidak ada yang lain yang bersifat dengan sifat serupa dengan sifat Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tiap-tiap satu sifat itu ada satu saja. Tiap-tiap satu sifat itu hanya ada satu sifat saja. Contoh dia kudrah. Sifat perkuasa. Kudrah itu maknanya berkuasa. Jadi sifat perkuasa Allah hanya ada satu lah. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Sifat iradah Allah. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Esa, satu saja. Sifat ilmu Allah. Satu saja. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Itu dimaksudkan dengan makna yang kedua. Zat, Esa pada zat, sifat. Baik, kemudian Esa pada af'al. Esa pada af'al, pada perbuatan Allah pun Esa juga. Dengan makna tidak ada yang lain. Allah Ta'ala dia tak berkongsi dengan yang lain. Tak berkongsi dengan yang lain. Dia nak buat bumi ni, dia buat seorang dia. Dia tak berkongsi dengan yang lain. Dia tak berkongsi dengan yang lain. Baik. Kemudian, hukum mempercayai sifat wahdaniyah. Apakah hukum? Kalau soalan tanya, apakah hukum mempercayai sifat wahdaniyah? Jawapannya adalah wajib. Wajib hukumnya. Jika ada Tuhan yang lain selain Allah, jika fardu takdir, ada Tuhan yang lain serupa dengan Allah Ta'ala, maka bumi ini akan binasa. Bumi yang kita duduk ni akan binasa, akan hancur, akan musnah. Sebab apa? Kerana Tuhan tersebut ingin lebih berkuasa daripada yang lain. Mustahil Allah bersifat berbilang. Contoh, fardu takdir, kita ada dua Tuhan. Fardu takdir saja. Benda ni tak ada, mustahil. Tapi fardu takdir kalau ada dua Tuhan. Satu Tuhan, suatu Tuhan nak buat langit. Satu Tuhan tak mau buat langit. Jadi, ada bergaduh kat situ. Ada bergaduh. Tuhan A nak buat langit. Tuhan B tak mau buat langit. Jadi, ada krisis kat itu. Maka boleh jadi tak langit? Tak boleh jadi. Sebab dua-dua ni nak menunjuk kekuasaan masing-masing. Yang ni tak mau buat langit, yang ni nak buat. Jadi bergaduh. Bila bergaduh macam tu, maka tak boleh ada langit. Begitu juga bumi. Tuhan A nak buat bumi. Tuhan B tak mau buat bumi. Bila seorang nak buat, seorang tak mau buat, maka jadi bergaduh. Dan tak boleh ada bumi. Jadi, maknanya Allah Ta'ala tu mustahil ada dua dan tiga dan seterusnya. Maknanya Tuhan tu Esa saja. Dia seorang saja yang menjadikan segala-galanya. Langit dia seorang menjadi, bumi dia yang jadi Tuhan yang sama. Bukan ada Tuhan lain daripada Tuhan yang kita sembah tu. Tuhan tu lah. Jadikan langit dia, jadikan bumi dia, jadikan tumbuh-tumbuhan pun dia, manusia pun dia dan sebagainya. Makhluk yang di atas muka bumi ni, Tuhan yang Esa tu lah yang menjadikan semuanya. Tidak ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, maka akan jadi pergaduhan. Maka bila jadi pergaduhan, maka alam ini akan musnah, akan hancur.
Baik. Lawan sifat wahdaniyah. Apakah lawannya? Apakah lawan sifat wahdaniyah? Iaitulah bahasa Arab dia ta'addudun. Ta'addudun artinya berbilang-bilang. Jadi berbilang-bilang itu adalah lawan bagi sifat wahdaniyah. Wahdaniyah dengan makna esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Jadi lawannya adalah berbilang-bilang. Jadi berbilang-bilang Tuhan ini adalah mustahil. Akal kita tidak boleh terima kata Allah Ta'ala tu berbilang. Mustahil. Tidak boleh terima. Sekiranya Tuhan tu berbilang, sekira fardu takdir, maka alam ini tak boleh jadi. Alam ini, langit, bumi dan sebagainya tak boleh timbul. Sebab Tuhan tu berbilang. Jadi, yang buat alam ini semua, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, hanyalah Tuhan yang Esa. Iaitulah Tuhan yang kita duk sembah hari itu. Yang kita duk sembahyang tu. Yang kita duk beriman hari-hari itulah. Baik. Itu adalah lawannya. Jadi berbilang-bilang Tuhan itu adalah mustahil. Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Tu. Baik, kemudian mana ada dalil? Mana ada dalil kata Tuhan itu bersifat dengan wahdaniyah? Apakah dalilnya? Dalil ini maknanya bukti ataupun percaman. Contoh dia. Contoh kita lalu seperti mana yang saya dah beritahu selalulah. Kita lalu di kawasan perumahan, rumah taman kita. Kemudian kita nampak ada asap berkepul-kepul naik. Asap hitam. Jadi asap hitam itu menjadi dalil. Menjadi bukti kata di sana ada kebakaran. Jadi asap hitam itu menunjukkan kata ada kebakaran. Begitu juga Allah. Mana dia kata bukti kita Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Ini bukti ya, dalil dia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas. Yang kita dah baca hari itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah Ta'ala kata, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu Esa. Esa maknanya satu, tiada dua. Esa tu dengan makna satu, tiada dua. Maknanya satu lah. Tu Tuhan kata dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu ya Muhammad, Allahu ahad. Allah tu Esa. Allah tu Esa. Ini Allah tu satu, tidak ada dua. Dan ke atas. Satu saja. Ini dalil dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 ni, dalil kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah. Jadi di sini kita kena pegang 3. Yang pertama kita kena pegang, kita kena tamat di hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, iaitu Esa. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada af'al. Tu kena pegang. Yang kedua, kita kena tamat dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala tidak berbilang. Berbilang Allah Ta'ala itu tidak sama sekali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita kena ada dalil. Kita kena ada dalil. Mana ada dalil? Kata Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu Esa. Esa dengan maksud satu. Tidak ada dua dan ke atas. 3, 4 dan selamat. Banyaklah. Tu. Baik. Kemudian, kesan beriman kepada sifat wahdaniyah. Apabila kita beriman, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita beriman dengan sifat wahdaniyah. Apakah kesannya? Kalau ada soalan tanya, jawapannya yang pertama, bila kita beriman dengan sifat wahdaniyah, maka menambah keimanan. Iman kita ini semakin bertambah. Sebab iman manusia ini adakala menambah, adakala menurun. Itu iman manusia. Adakala menambah, adakala menurun. Jadi macam mana cara nak menambahkan iman kita? Kita percaya, kita beriman dengan sifat wahdaniyah, maka iman kita akan bertambah. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua pula, apabila kita beriman dengan sifat wahdaniyah, ialah kita ni sentiasa mengharap kepada Allah. Kita ni sentiasa mengharap. Mengharap macam mana? Ya Allah, walaupun kita ni banyak dosa, walaupun kita ni amal ibadah pun tak banyak, ilmu pun tak banyak, tapi kita mengharapkan Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha kita hidup di dunia ini. Kita mengharapkan Allah Ta'ala memberi syurga kepada kita. Syurga Firdaus, syurga yang tertinggi. Itu harapan kita kepada Allah.
Itu adalah kesan kita beriman kepada sifat wahdaniyah yang kedua. Kemudian, apakah kesan beriman kepada sifat wahdaniyah yang ketiga? Iaitulah mempunyai akidah yang teguh. Bila kita beriman kepada sifat wahdaniyah, maka iman kita menjadi teguh. Mantap. Setengah orang panggil mantap. Maknanya kemah. Iman dia teguh, kemah. Tak goyang dah. Tak goyang dah. Kalau main ajaran sesat apapun, dah tak goyang dah. Dah tak terpengaruh dah. Sebab iman kita semakin teguh. Dan kesan beriman kepada sifat wahdaniyah yang keempat adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Itulah dikatakan orang yang mengenal Allah. Ma'rifatullah, orang yang kenal Allah. Sebab dia tahu Allah Ta'ala tu adalah Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Itu yang orang India duk sembah tu, orang Cina duk sembah tu, kata Tuhan tu Esa. Tapi tu hak Cina duk sembah, India duk sembah, orang Kristian duk sembah tu apa dia? Itu bukan Tuhan. Jangan kita lalu di kawasan kuil Hindu, kita kata tu Tuhan ni apa? Jangan salah. Salah kalau kita kata macam tu. Itu bukan Tuhan. Itu adalah batu. Tongkol batu yang mereka jadikan patung dan mereka sembah. Dan mereka menganggap itu adalah Tuhan. Sedangkan itu bukan Tuhan. Cina sembah dia punya batu Tok Kong kan. Dia tu bukan Tuhan. Itu adalah batu. Yang mereka memperbuat mereka buat sendiri dan mereka sembah. Mereka anggap kata tu Tuhan. Sedangkan tu bukan Tuhan. Sebab apa bukan Tuhan? Kerana batu tersebut tidak boleh memberi mudarat. Dan juga batu tersebut tidak boleh memberi manfaat. Tak boleh memberi manfaat apa? Kalau contoh macam orang Cina kan, orang Cina kadang-kadang dia letak buah limau kan. Buah limau dekat Tuhan dia tu lah. Buah limau tu sampai buruk. Sampai buruk. Maknanya Tuhan dia bukan duk makan pun. Kan? Tak ada memberi manfaat apa. Contoh kalau mereka sakit. Mereka minta kat Tuhan mereka. Batu tu boleh tak bagi lega sakit dah? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dia batu. Batu yang tak bernyawa yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Jadi Tuhan India, Tuhan Cina, Tuhan bangsa lain, semua adalah Allah. Tuhan kita, Tuhan Cina, semua sama. Iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tu. Satu tu saja. Jadi, lain pada Islam ini adalah agama yang sesat. Menyembah tongkol batu yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Seperti mana puak-puak Quraisy. Pada ketika Rasulullah, zaman Rasulullah lah. Zaman jahiliah sebelum Rasulullah datang tu. Bawa Islam tu. Mereka menyembah tokong. Buat sendiri tokong tu. Buat dengan batu yang besar. Dan mereka sembah. Sedangkan itu bukan Tuhan. Itu adalah batu. Tu. Kemudian info dia kata, dengan memikirkan kejadian alam ini akan menyebabkan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara antara cara kita nak mengenal Allah, kita kena fikir dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Bukan fikir dengan otak, fikir dengan akal. Kalau dengan otak, lembu pun ada otak. Binatang pun ada otak. Tapi tak boleh fikir. Kita fikir dengan akal lah. Akal. Yang Allah Ta'ala bagi dekat manusia. Sebab tu manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan. Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan khalaqnal insa, telah menjadilah oleh kami akan manusia sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik kejadian manusia. Ada nafsu dan ada akal. Kalau ada akal saja ni adalah malaikat, nafsu tak ada. Kalau nafsu saja tak ada akal ni binatang. Kita ni lebih mulia daripada binatang. Sebab ada akal. Sebab tu Allah Ta'ala bagi akal, kena fikir. Bila kita nak fikir macam mana? Kita fikir alam ini, kita tengok langit. Langit yang duduk atas kepala kita lah. Tiang tak tiang? Tak ada tiang pun. Tapi pernah jatuh tak? Pernah runtuh tak? Tak pernah runtuh. Kita tengok buah durian. Buah durian. Isi dia manis. Buah rambutan isi manis. Buah manggis isi manis. Siapa yang bubuh gula? Siapa yang bergula dalam tu? Tapi manis. Itu menunjukkan kata ada satu kuasa yang menjadikannya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita fikir apa lagi? Hujan. Kan? Hujan turun tak berhenti-henti sehingga akan banjir. Siapa buat semua tu? Siapa mau banjir? Habis masuk seluk-seluk dalam rumah. Siapa mau? Manusia tak mau. Tapi itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang buat. Apa yang berlaku di dunia ini, sama ada perkara itu baik ataupun buruk, ataupun perkara itu adalah nikmat, ataupun perkara itu adalah bala, semua itu dipanggil takdir Allah. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kena pegang macam tu. Baik. Okey, muka surat 20. Muka surat 20 atas ni. Masih lagi buku ni. Buku Mata pada ni, muka surat 20 atas sekali. Akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah. Akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah. Kalau ada soalan tanya, apakah akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah? Apa dia? Yang pertama, kalau kita tak beriman dengan sifat wahdaniyah, akibat dia tidak mengenal Allah pencipta kita. Bila kita tak beriman, jadi maknanya kita ni tak kenal lah Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan kita ni kita tak kenal. Sebab kita tak beriman dengan sifat wahdaniyah. Kita tak kenal. Bila kita tak kenal, sebab itulah kita apa-apa pun kita kata kita yang buat. Kita pandai. Kita periksa lulus dalam UPKK. Kita kata semua tu adalah daripada kita. Kita yang usaha, kita yang mengaji, kita yang tuition. Ya, dia tak nampak kata Allah Ta'ala yang bagi dia lulus. Allah Ta'ala yang bagi dia lulus. Dia duk nampak dia. Dia rajin, dia kata. Rajin tuition. Rajin mengaji, rajin baca buku. Dia tak nampak kata semua tu daripada Allah. Allah yang bagi tu. Allah Ta'ala yang bagi. Dia tak kenal Allah. Sebab apa? Sebab dia tak beriman dengan sifat wahdaniyah. Kemudian, akibat dia, yang kedua, akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah adalah mudah disesatkan oleh syaitan dan hawa nafsu. Orang yang tak beriman dengan sifat Allah, sifat wahdaniyah ni, mudah dipengaruhi, mudah ditipu oleh syaitan dan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ammaratu bisu, yang sentiasa menyuruh dengan kejahatan. Baik. Kemudian akibat yang ketiga adalah mudah berasa sombong dan bangga diri. Dia macam saya bagi tahu tadi, bila dia periksa dia lulus, dia dapat nombor 1, dia rasa dia bangga. Dia rasa dia hebat. Dia sombong. Dia rasa dia lulus itu, dia dapat nombor 1 dalam periksa itu, semuanya datang daripada dia, bukan daripada Allah. Dia rasa atas semua usaha yang dia buat selama ni mendatangkan hasil. Sebab dia tak nampak kata Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang bagi dia lulus tu. Baik. Baik, kemudian akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah yang keempat adalah iman tidak sempurna dan boleh membawa kepada kufur. Iman kita tak sempurna. Sebab apa? Sebab kita tak beriman dengan sifat wahdaniyah. Malah boleh membawa kita kepada kufur. Kufur ni maknanya ingkar. Ingkar dengan Allah. Kufur, kafir, ingkar. Kita takut. Kita takut kita ni bukan golongan orang yang beriman. Na'udzubillah, kita takut akhirat nanti kena siksa dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi, marilah sama-sama kita beriman dengan sifat wahdaniyah. Kemudian info dia kata di sini, bukti Allah bersifat dengan Esa. Yang pertama, Allah itu Esa, yang ini tunggal. Allah itu Esa, iaitu tunggal. Keterangan, keseluruh sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yang ni saya nak beritahu selalu lah. Semua sifat Allah itu tak sama dengan sifat makhluk. Kemudian Allah tidak berkehendak kepada sesuatu. Allah Ta'ala tak mau pun, tak berhajat pun kepada sesuatu. Malahan kita, Allah Ta'ala tak berhajat pun. Malahan kita ini yang berhajat kepada Allah. Bila kita susah, contoh dia kena bala, COVID dan banjir dan sebagainya. Kita pula berhajat kepada Allah. Memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala bebaskan kita daripada COVID. Allah Ta'ala angkat kembali bala-bala yang diturunkan. Tu kita yang berhajat kepada Allah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita. Baik. Kemudian keterangan dia kata Allah menjadikan sesuatu tanpa bantuan.
Allah Ta'ala buat sesuatu yang kita nampak sekarang ni, langit ke, bumi ke, tanpa ada bantuan sesiapa pun. Tak ada bantuan apa pun. Dia buat sendiri. Tak ada bantuan siapa-siapa pun. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tu tak beranak. Allah tak beranak sebab dia bukan jenis manusia. Allah Ta'ala bukan manusia yang jenis beranak. Dan Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Maknanya Allah Ta'ala tak ada mak ayah. Allah Ta'ala tidak beranak, tidak ada anak. Sebab Allah Ta'ala ni bukan manusia. Manusia macam kita bukan. Kalau manusia bolehlah beranak dan diperanakkan. Ada mak ayah, ada anak. Allah Ta'ala bukan macam tu nah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tak diperanakkan. Dia tak melahirkan dan dia tak dilahirkan. Maknanya Allah Ta'ala tidak ada ibu bapa. Allah Ta'ala tidak ada anak. Mustahil. Sebab itu adalah makhluk. Itulah manusia ataupun haiwan lah. Kemudian keterangan Allah tidak bersifat tunggal. Allah itu bersifat tunggal. Mustahil Allah itu berbilang-bilang. Allah itu mustahil. Dia berbilang-bilang. Dia itu tunggal. Esa satu lah. Dia tak berbilang-bilang. Kemudian Allah tiada bandingan dengan makhluk. Keterangan Allah menciptakan akal untuk manusia berfikir. Allah Ta'ala ciptakan akal untuk manusia itu berfikir. Berfikir. Kemudian kemudian kita tengok pula bahagian ibadah lah. Bahagian akidah beda. Kita tengok pula bahagian ibadah. Bahagian ibadah. Bahagian ibadah muka surat berapa? Bahagian ibadah muka surat berapa? Siapa tahu? Bahagian ibadah. Muka surat 55, betul tak? Bahagian ibadah muka surat 55, betul ke tak? Muka surat 55. Betul tak? Bawah sekali. Siapa ada tanda? Tolong komen lah, tolong komen. Bahagian ibadah muka surat berapa? Siapa ada tanda? Muka surat 55 lah. Bahagian ibadah muka surat 55, bawah sekali lah. Baik, hikmah solat. Apakah hikmah kita bersolat tu? Kita duduk sembahyang tu, apakah hikmah dia? Yang pertama, mengurangkan sifat angkuh dalam diri. Bila kita sembahyang ni, jadi kuranglah sifat angkuh kita dalam diri kita. Sebab apa? Sebab walaupun kita berasa diri kita mulia, bila kita sembahyang, kepala kita hak mulia ni, kita akan letak di lantai. Sujud kepada Allah. Itu menunjukkan kita ni walaupun hebat tak mana pun, kepala kita yang mulia ini akan sujud di bawah. Letak di lantai, sujud kepada Allah. Jadi, rasa angkuh dalam diri tu jadi kurang sikit lah. Kurang sikit. Tu. Yang kedua, hikmah solat ini, hikmah sembahyang ini adalah melatih diri kita berdisiplin dan menepati waktu. Tu. Bila maknanya kan sembahyang ada waktu dia. Jadi kita akan sentiasa tengok jam. Masuk ke dah lagi waktu. Bila kita dah masuk, kita terus sembahyang. Maknanya kita menjadi seorang yang berdisiplin. Tu baik. Yang ketiga, hikmah solat ataupun sembahyang. Sains telah membuktikan amalan solat dapat menyihatkan badan. Jadi, orang yang rajin sembahyang ni, selain daripada dapat pahala, selain daripada Allah Ta'ala redha, orang yang solat ini dapat menyihatkan badan dia. Sebab dia ada pergerakan. Rokok, tidal, sujud dan sebagainya. Tu kajian sains lah. Kajian sains. Kemudian yang keempat, hikmah solat adalah solat yang sempurna dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila kita sembahyang kita tu sempurna, syarat rukun sempurna, sah batas semua kita tahu, kita sembahyang dalam keadaan sempurna semuanya, maka sembahyang tersebut dapat mencegah diri kita daripada kita melakukan perkara yang mungkar
Seperti mana firman Allah Ta'ala, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah tuan dia daripada melakukan perkara yang keji dan munkar. Tu. Dan yang terakhir, hikmah solat adalah hati tenang dan tenteram. Kalau hati kita serabut, hati kita ni keluh kelesah, sembahyang lah, sembahyang. Sembahyang banyak-banyak sikit. Sembahyang wajib tu tentulah kena buat. Sembahyang sunat tu, buat banyak-banyak sikit. Maka hati kita akan jadi tenang, jadi tenteram. Sebab apa? Sebab bila kita sembahyang, automatik hati kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita tengok pula muka surat 56. Muka surat 56, ibadah, bahagian ibadah, pelajaran yang ketiga. Iaitulah tajuk dia solat Jumaat. Solat Jumaat. Apakah pengertian solat Jumaat? Solat Jumaat adalah solat 2 rakaat. Siapa kata Jumaat itu 4 rakaat, maknanya dia tak erti lah. Dia tak erti. Sembahyang Jumaat tu 2 rakaat lah. Jangan kata 4. Kalau dia kata 4, maknanya dia tak pernah sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ini diwajibkan ke atas orang lelaki saja. Diwajibkan ke atas orang lelaki. 2 rakaat lah. Jangan kata 4. Kemudian sembahyang Jumaat ini dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumaat. Sembahyang Jumaat ini dilakukan pada waktu zuhur. Pada hari Jumaat saja. Hari Jumaat, hari lain tak boleh. Kemudian sembahyang Jumaat ini dilakukan secara berjamaah. Jemaah maknanya kena berjemaah sembahyang Jumaat ini. Dia tak boleh sembahyang seorang-seorang. Siapa sembahyang Jumaat dalam masjid sembahyang seorang-seorang dia, itu bukan Jumaat. Jumaat dia kena berjemaah. Sekurang-kurangnya 40 orang. Nak jadi Jumaat itu dia kena sekurang-kurangnya 40 orang. 40. Bukan 4 orang. Kalau jemaah biasa ni 2 orang dah boleh dah. Kalau Jumaat dia kena 40 orang. Satu Korea tu dia kena 40 orang. Tu. Kalau sembahyang seorang-seorang tu bukan Jumaat. Tak sah tu bukan Jumaat. Dia kena 40 orang. Kemudian pula sembahyang Jumaat ini di tempat yang khusus. Sembahyang Jumaat ini dilakukan di tempat yang khusus. Dengan didahului dengan 2 khutbah. Jadi sembahyang Jumaat ni dia kena, sebelum sembahyang tu, dia kena dahulukan dengan 2 khutbah. Sembahyang itu di tempat yang khusus, iaitu di masjid. Di surau boleh tak Jumaat? Tak boleh. Jumaat ni dia kena dibuat di masjid. Masjid jami'. Masjid yang dibuat sembahyang Jumaat. Dia ada juga masjid ghairu jami'. Masjid tapi tak buat Jumaat. Masjid tu cuma boleh iktikaf. Sembahyang Jumaat tak boleh. Sebab dia masjid ghairu jami'. Kalau masjid yang dibuat Jumaat dipanggil masjid jami'. Surau boleh buat tak Jumaat? Tak boleh. Kecuali surau tersebut diiktirafkan menjadi masjid. Tu. Jadi sembahyang Jumaat ini sebelum nak sembahyang tu dia ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Baik. Masa kita ada lagi 10 suku, kita berhenti. Baik. Hukumnya. Apakah hukum sembahyang Jumaat ni? Apakah hukumnya? Hukumnya, kalau ada soalan tanyalah. Dan juga sebagai pengetahuan kepada orang lelaki lah. Apakah hukum solat Jumaat ni? Hukumnya adalah fardu ain. Apakah maksud fardu ain? Fardu, kewajipan ke atas tiap-tiap orang lelaki yang mukallaf. Fardu ain ke atas lelaki yang telah cukup syarat. Jadi nak sembahyang Jumaat ini adalah ke atas kaum lelaki sahaja yang telah cukup syarat. Fardu ain fardu ain maksudnya wajib wajib kepada lelaki yang telah cukup syarat. Kalau dia tak pergi dengan sengaja, tanpa ada sebarang keuzuran, maka dia tu berdosa besar. Berdosa besar. Tapi musim Covid ni macam mana? Musim Covid ni setengah pandangan ulama mengatakan kita ni dalam keuzuran lah sebab Covid, penyakit wabak yang melanda. Dia banyak pendapat lah. Itu antara pendapat yang kita dengar lah. Bila berlakunya wabak di tempat kita, maka pemerintah akan buat syarat. Orang yang nak hadir Jumaat ini kena vaksin dulu 2 dos. Lepas tu pula kena tunggu 14 hari pula. Dan Jumaat hanya dibenarkan
jumlah yang tertentu saja. Kita kata 50 orang saja. Jadi macam mana? Kena gila-gila ya. Kena buat undi ya. Siapa boleh pergi, siapa tak boleh pergi kan. Sebab apa baca tu? Sebab apa tak bagi semua? Sebab nak mengelakkan berkumpulnya ramai-ramai yang menyebabkan kesesakan dan membolehkan penyakit COVID itu berjangkit. Tu, baik. Ya, maknanya termasuk dalam uzur lah. Jadi, baik. Jadi dia banyak pendapat lah. Ada yang pendapat yang kata kena pergi juga. Walaupun boleh sembahyang kat luar sekalipun. Baik, mana ada dalil yang kata sembahyang Jumaat itu wajib? Dalil dia, Allah Ta'ala kata dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil, yakni diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah, wajiblah bersegeralah mengingati Allah dan meninggalkan urusan jual beli. Itulah yang terbaik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maknanya apabila diseru ataupun muazzin panggil orang sembahyang Jumaat, maka kita kena bersegera. Meninggalkan perniagaan kita, urusan jual beli kita dan terus ke masjid untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan sembahyang Jumaat. Ini hukum wajib. Ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Kemudian just nak sembahyang Jumaat ini dia ada syarat dah. Dia ada syarat-syarat dah. Kalau kita tengok urusan dunia pun, contohnya bantuan contohnya. Nak dapat bantuan daripada kerajaan, dia ada syarat-syarat dah. Bukan boleh semua dapat. Dia ada syarat-syarat dah. Syarat-syarat yang tertentu. Kalau kita dah lulus, lepas daripada syarat tu, maka kita layak dapat. Kalau tak lulus, maknanya kita tak layak dapat. Kemudian syarat wajib solat Jumaat. Apakah syarat dia? Ini siapa yang wajib menunaikan? Siapakah yang wajib menunaikan solat Jumaat? Yang pertama, orang lelaki mana yang wajib menunaikan solat Jumaat? Yang pertama adalah Islam. Lelaki tersebut mestilah kena Islam. Kalau kafir tak sah. Kalau kafir, lelaki itu kafir, tak sah solat Jumaat. Sebab dia kafir. Dia nak sembahyang Jumaat ini, dia kena Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, lelaki tersebut kenalah baligh. Baligh maknanya sampai umur, cukup umur. Orang yang tak baligh tak diwajibkan solat Jumaat. Antara tanda baligh adalah seorang lelaki yang keluar air mani. Itu satu sajalah. Salah satu tanda kata seseorang lelaki itu baligh adalah keluar air mani. Baik. Jadi orang lelaki yang tak baligh tak diwajibkan solat Jumaat. Yang ketiga, syarat nak sah sembahyang Jumaat adalah orang lelaki itu mestilah kena berakal. Kena ada akal. Akal dia sihat. Maknanya dia tu bukan gila, bukan mabuk, bukan pitam, bukan pensan dan sebagainya. Dia kena berakal. Akal dia kena sihat. Tu syarat sah sembahyang Jumaat, akal dia kena sihat. Kalau orang gila tak sah. Tak diwajibkan kat atas orang gila. Orang mabuk pun tak boleh. Orang pitam, orang pensan. Sebab apa? Dikategorikan tidak ada akal. Yang keempat, bebas, yakni merdeka. Maknanya dia bukan hamba lah. Dia bukan hamba. Dia adalah merdeka, orang yang merdeka. Bukan hamba sahaya lah. Bukan hamba. Yang kelima, lelaki. Yang diwajibkan itu ke atas lelaki. Syarat sah solat Jumaat adalah lelaki. Lelaki. Perempuan tak diwajibkan. Perempuan tak diwajibkan solat Jumaat. Yang keenam, sihat tubuh badan. Yang syarat nak pergi sembahyang
Syarat wajib sembahyang Jumaat ni dia kena sihat tubuh badan dah. Orang yang sihat macam kita, sihat tak ada sakit apa kan, wajib sembahyang Jumaat. Kalau dia sakit, dia termasuk dalam orang uzur. Orang yang uzur, maka dia tak diwajibkan lah. Uzur. Yang ketujuh, bermukim atau bermustautin. Tidak wajib kepada musafir. Orang yang musafir ini tidak diwajibkan solat Jumaat. Dia kena, kalau dia nak musafir tu, dia kena keluar dari kawasan dia tu sebelum masuk subuh. Maka dia tak diwajibkan. Tak diwajibkan sembahyang Jumaat. Sebab dia musafir. Orang yang bermukim adalah orang yang orang yang bermustautin adalah orang yang tinggal tetap di satu kawasan tu. Orang penduduk tetap di kawasan tu, dia adalah termasuk syarat wajib Jumaat. Dia tinggal tetap di kawasan tu, di Korea tu, maka dia wajib Jumaat. Kalau orang bermukim ni, orang daripada tempat lain, asal dia tempat lain, kemudian dia duduk situ. Duduk itu sementara ataupun sebagainya lah. Contohnya macam pelajar-pelajar pondok dan sebagainya kan. Tempat asal dia tempat lain. Kemudian dia bermukim di situ kerana dia belajar di kawasan tu lah. Maka dia juga diwajibkan solat Jumaat. Baik. Itu adalah 7 syarat wajib solat Jumaat. 7 syarat wajib Jumaat. Okey, seterusnya lafaz niat solat Jumaat. Ni lafaz niat dah. Kadang-kadang kita sembahyang Jumaat tapi lafaz niat kita tak tahu. Lafaz niat dia kita tak tahu. Ni dah adalah lafaz niat dah. Usalli fardhal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardhal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu adalah lafaz niat. Lafaz niat sembahyang Jumaat. Baik. Okay, sikit lagi. Perkara yang sunat ketika hari Jumaat. Jadi di hari Jumaat ni dia ada perkara-perkara yang sunat kita lakukan. Yang pertama, mandi. Mandi ni bagi mereka yang melakukan solat Jumaat. Sunat. Mandi Jumaat itu adalah sunat bagi mereka yang hendak pergi solat Jumaat. Yang kedua, memakai wangi-wangian ke masjid. Pakai minyak wangi lah. Untuk ke masjid tu dia pakai minyak wangi. Sunat dia memakai wangi-wangian untuk ke masjid. Itu sunat lah, sunat. Yang ketiga, memakai pakaian putih dan pakaian yang bersih. Kita nak pergi masjid hari Jumaat tu, kita disunatkan pakai baju warna putih dan pakaian yang bersih. Sunat. Yang keempat, sunat datang awal ke masjid. Sunat. Mai awal ke masjid tu sunat. Yang kelima, memotong kuku. Sunat pada hari Jumaat itu, kita memotong kuku kita ni. Kuku panjang lah. Potong kerak hari Jumaat. Yang keenam, mencukur atau mencabut bulu-bulu hidung, ketiak dan bulu ari-ari. Mencabut bulu hidung lah. Bulu hidung cabut. Bulu ketiak cabut. Sunat. Dan bulu ari-ari. Bulu ari-ari lah. Baik. Sunat kita cabut. Bukan cukur, cabut. Tapi kalau sakit, kena cukur lah. Dan yang ketujuh, perkara sunat ketika hari Jumaat adalah berzikir. Zikir ni banyak lah. La ilaha illallah pun dia juga. Alhamdulillah pun dia juga. Subhanallah pun dia juga. Allahu Akbar pun dia juga. Subhanallah wa bihamdih ke apa. Semua tu termasuk zikir. Zikir adalah perkataan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Itulah dipanggil zikir.
termasuklah majlis ilmu. Majlis ilmu juga dipanggil zikir. Sebab apa? Bila kita masuk dalam majlis ilmu, kita automatik kita akan ingat Allah Ta'ala. Itu termasuk dalam majlis zikir. Jadi majlis pengajian ni termasuk dalam zikir juga. Sunat. Dan membaca Al-Quran. Kita juga disunatkan membaca Al-Quran pada hari Jumaat. Sunat. Hari lain pun sunat juga. Tapi ni sunat hari Jumaat tu lah. Baik. Kemudian syarat sah solat Jumaat. Syarat sah. Nak sah Jumaat tu dia ada syarat dah. Yang pertama, syarat sah solat Jumaat dilakukan secara berjamaah. Jumaat itu mestilah dilakukan secara berjamaah. Kalau seorang-seorang tak dipanggil Jumaat. Kalau dia pergi masjid seorang dia, lepas tu dia semayang. Itu bukan Jumaat. Jumaat dia kena berjamaah. Paling kurang 40 orang. 40 orang. Barulah jadi Jumaat. Yang kedua, wajib niat imam. Kalau dia tu imam solat jemaah, dia wajib niat. Dalam niat dia tu wajib kena niat imam. Kalau dia makmum, dia wajib niat makmum. Kena wajib niat tu. Wajib, bukan sunat. Wajib. Yang kedua, syarat sah salat Jumaat ditunaikan dalam waktu zuhur. Sembahyang Jumaat ini sah. Ditunaikan. Dilakukan dalam waktu zuhur. Asar tak boleh dah. Sembahyang Jumaat waktu asar tak boleh. Dia kena sembahyang Jumaat ini dalam waktu zuhur. Itu syarat lah. Yang ketiga, syarat sah solat Jumaat adalah bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki dewasa. Syarat nak jadi Jumaat itu, nak sah Jumaat itu, dia kena 40 orang. Lelaki dewasa. Syarat dah. Baik. Okey, yang masuk live, tulis nama lah. Termasuk imam. Maknanya 40 orang tu, syarat nak sah Jumaat, dia kena 40 orang. 40 orang lelaki dewasa termasuk imam. Maknanya imam seorang, 39 tu jemaah. Jemaah makmum. Maknanya 40 termasuk imam. Barulah sah sembahyang Jumaat. Yang keempat, syarat sah sembahyang Jumaat diadakan di tempat yang ditentukan seperti masjid. Sembahyang Jumaat ini dia kena sembahyang di masjid. Masjid jami'. Bukan ghair jami'. Kalau masjid ghair jami' ni masjid yang boleh itikaf sahaja. Tak boleh sembahyang Jumaat. Kalau ataupun di surau. Surau pun tak boleh juga. Kecuali pihak atasan, pihak pemerintah ataupun jabatan agama iktiraf kata surau tersebut dibuat masjid. Barulah boleh. Tapi kalau surau, atas nama surau tak boleh lah. Dia kena masjid jami'. Kemudian syarat sah salat Jumaat yang kelima, yang terakhir, sembahyang Jumaat itu didahului oleh 2 khutbah. Maknanya nak sembahyang Jumaat itu kena khutbah dulu. Khutbah yang pertama, kemudian khutbah yang kedua. Lepas tu barulah sembahyang Jumaat. Barulah sah. Kalau pergi masjid terus sembahyang Jumaat, tidak sah. Sebab dia kena khutbah dulu. 2 khutbah. Okey, info. Info. Di sini dia ada info. Pengetahuan lah. Mustautin. Apakah yang dimaksudkan dengan orang mustautin? Apa dia? Mustautin ni adalah orang yang tinggal di suatu tempat dan tidak berniat untuk meninggalkan tempat tersebut. Iaitulah tempat tinggal hakiki. Itu dimaksudkan orang yang mustautin. Orang yang tinggal tetap di satu kawasan tu. Dia penduduk tetap. Penduduk tetap. Dan dia tak ada niat dia tak ada niat untuk meninggalkan tempat tersebut. Maknanya dia penduduk tetap di suatu qaryah tu. Itu dipanggil orang yang mustautin. Yang kedua, mukim. Orang yang bermukim. Orang mukim ni macam mana? Adalah orang yang tinggal di suatu tempat lebih daripada 3 hari. Orang tempat asal dia di tempat yang lain. Kemudian dia datang ke tempat itu dan dia tinggal di situ lebih daripada 3 hari. Tidak termasuk hari dia datang dan hari dia keluar. Bila mana dia mai tempat tu, satu tempat tu,
dia duduk 3 hari di situ. Tak termasuk hari dia mai dan tak termasuk hari dia keluar. Dia tu dipanggil orang yang bermukim. Bermukim. Tu. Kemudian musafir. Orang musafir ni macam mana? Orang yang melakukan perjalanan lebih daripada 2 marhalah. Orang yang berjalan, jauh perjalanannya. Yang dilakukan perjalanan itu lebih daripada 2 marhalah. Lebih kurang 89 km. 89 km. Orang yang membaca khutbah dikenali sebagai khatib. Orang yang baca khutbah Jumaat itu dipanggil khatib. Tuan khatib, tok khatib. Tu adalah sebagai info lah. Sebagai info pengetahuan kepada kita semua. Kadang-kadang orang sebut mustautin ni apa dia? Orang mukim ni apa dia? Musafir ni apa dia? Tu. Orang yang baca khutbah ni panggil apa? Tu. Ni adalah istilah-istilah dah. Okey, sikit lagi lah, sikit lagi. Sampai habis sikit. Perkara yang membolehkan seseorang meninggalkan solat Jumaat ataupun dipanggil rukhsah, lesen. Bila berlaku perkara ini, seseorang itu boleh meninggalkan solat Jumaat. Yang pertama ada keuzuran. Seperti sakit kronik, sakit yang teruk lah. Atau menjaga orang yang sakit. Golongan ini dibolehkan meninggalkan solat Jumaat. Dibolehkan. Yang pertama orang tu sakit yang kronik, sakit teruk sakit yang kronik. Yang kedua, orang tu dia jaga orang sakit. Dia tu juga dibolehkan tinggal solat Jumaat. Harus. Yang kedua, musafir. Orang musafir juga dibolehkan tinggal solat Jumaat. Dengan syarat dia kena keluar daripada kawasan dia tu sebelum daripada masuk subuh. Sebelum daripada masuk waktu subuh dia kena keluar dah. Barulah dia tu dibolehkan meninggalkan solat Jumaat. Musafir ni sekurang-kurangnya 2 marhalah. 2 marhalah sekurang-kurangnya. 2 marhalah lebih kurang 89 km lah ke atas. 89 km ke atas. 2 marhalah sekurang-kurang. Tu orang musafir tersebut juga dibolehkan meninggalkan solat Jumaat. Yang ketiga, hujan yang terlalu lebat. Hujan lebat sungguh. Dia nak keluar dah pergi sembahyang Jumaat tapi hujan lebat sungguh. Lebat ya amat. Sehingga kan banjir. Jadi orang tersebut boleh meninggalkan solat Jumaat. Dibolehkan. Ganti dengan zuhur lah. Sembahyang di rumah dah. Dan yang keempat, panas yang terlalu terik. Panas sungguh ni. Musim kemarau. Panas ya amat. Kalau keluar tu panas sakit kepala. Dia juga dibolehkan meninggalkan solat Jumaat. Sembahyang di rumah ganti zuhur. Kemudian khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Okey, sikit lagi. Arti khutbah Jumaat. Apa dia? Ucapan atau syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran yang dibaca sebelum solat Jumaat. Itulah khutbah. Khutbah yang kedua pula, khutbah Jumaat yang mengandungi 2 khutbah. Rukun khutbah. Yang pertama, rukun ni perkara yang mesti kena ada dalam khutbah tersebut. Ucapan tersebut. Yang pertama, kena ada memuji Allah pada khutbah yang pertama. Alhamdulillah. Tu dalam ucapan yang pertama tu, khutbah yang pertama kena ada memuji Allah. Dan kedua, seperti khutbah yang pertama dan yang kedua, kena ada ucapan memuji Allah. Seperti Alhamdulillah. Tu. Kena ada. Kalau tak ada, tak sah khutbah tu. Yang kedua, kena bersalawat ke atas Nabi SAW. Seperti dia kata, Tuan Khatib kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Habibina Muhammad. Itu contoh. Kena ada dalam khutbah tu. Kalau tak ada, tak sah khutbah. Sebab dia rukun. Yang ketiga, khutbah mengandungi pesanan supaya bertakwa kepada Allah. Seperti Tuan Khatib kata, ittaqullah. Kena ada tu. Tuan Khatib kena sebut tu dalam khutbah dah. Ittaqullah. Kalau dia tak sebut, khutbah itu tak sah. Sebab itu adalah rukun. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Dalam salah satu daripada 2 khutbah tu, mesti kena baca juga ayat Quran. Satu ayat Quran. Kalau tak baca, tak sah khutbah. Dan yang kelima, mendoakan orang mukmin
Seperti dia kata, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Kena ada doa dalam khutbah tu. Barulah sah khutbah tersebut. Jalan kalau khutbah tak sah, Jumaat pun tak sah. Tu. Kemudian syarat sah khutbah Jumaat pula, yang pertama kena Islam. Orang yang nak baca khutbah tu kena Islam. Yang kedua baligh. Orang yang nak baca khutbah kena baligh. Yang ketiga lelaki. Yang keempat tahu rukun-rukun khutbah. Yang kelima berakal. Yang keenam suci daripada hadas dan najis. Yang ketujuh menutup aurat. Dan yang terakhir hikmah solat Jumaat. Apakah hikmah dah? Yang pertama merapatkan silaturahim. Boleh merapatkan silaturahim. Hubungan di antara kita lah. Yang kedua memuliakan hari Jumaat. Itu antara hikmah dah. Yang ketiga mengambil pengajaran dari khutbah yang didengari. Dan yang keempat mengingatkan umat Islam tentang kepentingan bersatu padu. Wallahu alam. Jadi okey. Jadi habis dah tajuk ni hari Jumaat, insya-Allah. Esok kita sambung pula muka surat 61 dalam bahagian ibadah, iaitu tajuk dia solat jamak dan qasar. Ramai lagi yang tak erti ni. Solat jamak dan qasar. Baik, tanda muka surat 61 ibadah esok. Insya-Allah. Bahagian akidah pula esok kita sambung muka surat 21, iaitu pelajaran yang ketiga sifat qudrah. Insya-Allah. Esok tuition kita mula awal sikit pukul 8.15. Insya-Allah malam esok. Baik. Jadi sekadar itu dulu tuition kita pada malam ini. Yang baik itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendirilah. Sekian itu dulu. InsyaAllah panjang umur. Esok kita jumpa lagi dalam live tuition pukul 8.15 malam insyaAllah. Jadi sekian itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.